Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu 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 akbar. Tuan-puan yang dihormati lagi dikasihi, saya ingin mengajak tuan-puan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat, salam kasih sayang. Semoga barakah Allah, kejahteraan daripada Allah melimpah kepada kita semua. Tuan-puan sekalian, istimewa sangat pada pagi ini kami bersiaran langsung daripada padang pasir Lembah Romawi, Lembah Rom. Ini antara padang pasir yang terindah di dunia. Menjadi tumpuan seluruh dunia pelancong sebenarnya, dan nanti saya ceritakan lagi kelebihan padang pasir ni. Tetapi sedang elok sekarang adalah waktunya untuk sunrise, untuk keluarnya matahari, dan saya akan memanjat, saya akan mendaki sedikit, tak tinggi sangat, iaitu Bukit Padang Pasir. Kemudian kita sama-sama melihat keindahan sunrise. Ajak seramai mungkin sebab momen ini bukan selalu ada. Kami bersiap sedia sebelum subuh lagi untuk segala teknikal yang berkaitan dengan live ni. Masya Allah. Siapa yang rindu saya? Sekarang saya berada di Jordan. Esok masuk ke Palestin. So sekarang jom kita bergerak. Encik suami. Okey. Ustaz kena tukar tu. Masya Allah. Okay. Ini adalah suasana perkhemahan kami di Padang Pasir. Ini adalah suasana perkhemahan kami di Padang Pasir. Tuan-puan sekalian, tu tempat makan dan ini sangat istimewa dan unik. Sekarang kita akan pergi, tuan-puan sekalian, mendaki sampai kot. Terus ni backup dengan line. InsyaAllah sampai situ je. Okay. Jadi, tuan-puan sekalian, semalam kami makan nasi kambing dan ayam yang dimasak seperti mana orang Badui, orang kampung masak. Jadi, ini dia masak dalam ni. Cuba tengok. Okay, dia masak dalam ni. Lepas tu dia tutup dengan ni. Lepas tu dikambus pula dengan tanah. Memang kita boleh rasakan tekstur yang berbeza lah tuan-puan sekalian. Gitu. Okay. So sekarang kita akan naik. Ni. Kita akan naik sedikit. Kita panggil Bukit Padang Pasir. Sebab tuan-puan sekalian, daripada situ pekerja di sini, owner tempat ni kata kita boleh melihat keindahan sunset dengan jelas. Okey, bersedia? Okey, kita akan mendaki Bukit Padang Pasir. Wah, mencabar ni. Sekarang pukul 6 pagi. Ya, pasir, padang pasir ni anda boleh tengok, sejuk. Subhanallah. Tengok halo sejuk. Sejuk. Masya Allah sejuk. Halus dan sejuk. Boleh nampak tak warna dia? Orange. Nampak? Jelas. Subhanallah. Masya Allah. Ini antara lembah padang pasir yang terindah di dunia. Okey Encik. Encik boleh tak tu? Allah Akbar. Sebenarnya ada yang lebih landai saja je kan? Panjat dari sini. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Masya Allah. Okey. Boleh.
Okey. Baik. Allah Akbar. Aduh, hai. Okey. Sekarang, tuan-puan sekalian, pusing-pusing tengok sekeliling. Ini bukit padang pasir. Dan cuba tengok. Memanglah paling utama tenggelam. Subhanallah, tuan-puan sekalian. Pemandangan indah di bukit padang pasir. Masya Allah. Kami menginap dekat situ. Kemah-kemah ni. Nak tengok tak macam mana suasana dalam kemah? Di luar jangkaan. Sangat luar jangkaan. Stay tune. Supaya kita tengok macam mana suasana dalam kemah. Kejap. Baru naik sikit dah mengah. Macam mana ni? Okey. Kita akan tengok sunrise nanti. Dia kata, naik sampai atas sana, Encik. Encik boleh tak? Saya boleh, tapi saya fikirkan pasal Encik je. Macam Encik tak boleh ya? Ha? Ya. Okey. Siapa nak? Saya naik sampai atas. Sunrise akan keluar sini. Okey. Telefon Encik kat sini jap. Dia punya line okey? Okey lagi. Tuan-puan sekalian, kawasan ni kalau siapa yang tahu pasal filem-filem lah. Filem-filem terkenal antaranya apa tu nama? Robot-robot tu? Transformers. Juga dilakonkan di sini. Lagi? Red Planet. Martia. Yang ada takut tentang angkasa lepas. Angkasa lepas macam tu lah. Dan banyak lagi. Tuan-puan sekalian, boleh tengok hari ini kami akan meneroka lembah Romawi ni, lembah Rom ni. Padang pasir ni masih luas lagi dan ada tempat yang sangat-sangat indah. Subhanallah. InsyaAllah terus bersama. Tetapi memang kawasan ni tak ada internet sebenarnya. Kami lost contact. Kalau ada internet memang saya asyik live je. Banyak tempat kita pergi semalam. Kita pergi contohnya ke apa tu nama? Petra. Pun tak ada line. Kita tak boleh nak buat live. Tapi kita buat banyak rakaman. Selepas dah selesai semua nanti kita akan share di Facebook, di TikTok. TikTok pula Jordan memang tak boleh. Macam dia sekat. Sebab itu kita tak boleh buat live dekat TikTok. Kita menunggu sunrise. Encik, kita naik boleh Encik? Boleh tak ni? Tapi saya nampak macam tapak kaki orang naik tu kan? Okay, kita cuba. Bismillah. Oh, atas ni dia punya pasir tak. Ya juga ya. Pasir dia keras sikit. Maksudnya kat bawah tadi tu memang tenggelam. Itu yang mengah. Kalau macam ni syauki sikit. Okay. Okay. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okay. Sikit lagi. Bismillah. Saya okey. Saya bimbangkan Cik je. Masya Allah. Sudah pasti pemandangan daripada tempat yang lebih tinggi lebih cantik. Wah, akhirnya kita sampailah Cik. Cik suami. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Hah? Putus? Wig? Okey, pusing je Cik. Encik, tu okey lagi dah? Oh, wig. Okey. Cik, sabar. Dia tengah cari line. Okey. Kalau ada yang terputus kejap tu, tuan-puan kena sabar ya. Tapi pemandangan... Encik, yang FB boleh kan? FB boleh? Boleh tak? Sebab pemandangan daripada atas ni sangat-sangat cantik. Encik bagi kat saya FB. Saya ambil FB daripada Encik. Yang terputus ada di IG. TikTok memang kita tak nak buat live. Masya Allah. Meh. Encik pergi cari line tu dulu. Okey, Encik suami bye-bye sikit. Encik suami. Barakallah. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Itu suasana perkhemahan. Dalam kemah tu
Luar biasa, tak seperti mana dibayangkan. Macam resort yang sangat indah. Cantik sangat. Macam hotel 3 bintang, 4 bintang macam tu lah. Okey. Subhanallah. Ya, akhirnya saya naik. Bila kita melihat keindahan ni, kita sebut apa? Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, ada ramai yang tanya trip. Sebenarnya kalau anda tengok, harga trip kami ke Jordan dan Palestin ni, di bawah Hijrah EF Travel ni, memang Hijrah EF Travel ni travel kami, agak mahal berbanding trip Jordan Palestin daripada agensi lain. Sebenarnya antara perbezaan besar adalah kami datang ke Petra 3 jam daripada Amman Jordan, iaitu bandar utama Jordan. Dan nak datang ke Wadi Rum ni memakan masa 2 jam lagi. Jadi 5 jam semua lebih kurang, 5-6 jam. Kemudian penginapan istimewa di tengah padang pasir ni. Tapi semuanya selamat. Dan pelbagai lagi pelbagai lagi kelebihan, perbezaan yang lain. Semua ni peningkatan kos yang berganda lah. Tapi bukan itu yang saya nak tekankan. Saya jawab soalan saja. Sebab hari tu bila kita buka package, ramai yang kata kenapa ia lebih mahal daripada agensi lain. Tetapi inilah, walaupun trip kali ni tak ramai, lebih kurang dalam 18 orang saja yang bersama. Tetapi kami teruskan juga, walaupun hanya macam cukup-cukup untuk cover cost. Tetapi sebab kami nak merakam keindahan ataupun merakam memori momen seperti ini. Dan hari ini, sepanjang satu hari ini, kita akan menjelajah banyak lagi tempat cantik di lembah Rom ni. Dipanggil Wadi Rom, maksudnya lembah padang pasir Romawi. Ini antara lembah padang pasir terindah lah di dunia. Tuan-puan sekalian, Masya Allah. Sekejap nanti, kita akan sama-sama melihat sunrise. Kita boleh nampak dah, ada kemerahan. Langit dah mula nampak kemerahan. Sebentar nanti kita akan melihat keindahan sunrise, matahari terbit. Memang pihak pengurusan di kemah-kemah ni memang minta kami supaya naik tengok, naik atas ni. Itu yang kita panjat ni. Namun bila kami mula mengembara, semain lain memang tak ada. Ini bergantung kepada wifi daripada kantin tu. Nanti insya-Allah saya akan buka. Kita akan tengok salah satu khemah, suasana dalam khemah. Masya Allah. Okey, encik suami sudah datang. Okey tak tu? Okey, kita harap ada line untuk Facebook, untuk IG. TikTok memang Jordan tak ada. Dia memang tak benarkan. Okey. Sikit lagi sunrise. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian. Ada tak tu? Okey, encik tolong pegang. Subhanallah, sekarang di sini pukul jam 6.25 pagi. Okey. Sekarang di sini jam 7, hampir 7.30 pagi. Maksudnya subuh lebih kurang pukul 5 pagi. Di Malaysia sekarang pukul 11.30 kan. Jadi anda masih lagi waktu pagi. Kita boleh bersama-sama untuk membacakan Al-Maqsurat. Boleh? Perkongsian kita pada pagi ini adalah sama-sama membacakan Al-Maqsurat. Al-Maqsurat ini adalah himpunan doa-doa daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikumpulkan dan diberi nama Al-Maqsurat, asalnya daripada perkataan asara, pasal Al-Maqsur, maksudnya himpunan doa-doa yang maksur. Yang sumbernya adalah daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, sementara kita menunggu sunrise, matahari terbit dengan pemandangan yang luar biasa, luar jangka, yang bukan mudah untuk kita sampai sejauh ini. Maksudnya nak sampai sini daripada Malaysia ke Jordan ni campur transit lebih kurang dalam 10 ke 12 jam. Kemudian nak sampai ke sini tambah lagi 5 jam daripada Amman Jordan. Dengan perjalanan yang agak mencabar juga. Sebab itu saya nak kongsikan momen ini secara langsung dengan tuan-puan sekalian. Dan di atas bukit yang rendah ini, bukit padang pasir yang cantik ini,
kita akan sama-sama mengalungkan bacaan yang bersumberkan Al-Quran dan juga hadis Nabi. Saya nak tunjukkan lagi sekali pada pasir ni tuan-puan sekalian, sangat halus dan bersih sebab ada padang pasir yang macam warna dia putih, ada yang kehitaman. Kalau tengok dekat, dia berwarna orange. Subhanallah, boleh nampak ni. Dan sejuk. Boleh nampak? Okey. Masya Allah. Subhanallah. Okey. Baik, tuan-puan dimati Allah sekalian. Inilah dia, jangan tengok tudung saya kedut ni, nampak ni kedut. Sebab nama pun tidur kat padang pasir, memang tak adalah nak gosok-gosok, nak apa tu semua. Okey, tuan-puan sekalian, Masya Allah, kita akan sama-sama menunggu sunrise keluar dan kita sama-sama membacakan Al-Ma'surat. Kalaulah masa saya baca, lepas tu saya berhenti untuk menjelaskan fadilat untuk setiap bacaan tu, maka diharapkan anda dapat bersabarlah. Macam tu. Okey, maksudnya boleh stay baca. Okey, kita mulakan ya bacaan Al-Ma'surat. Sebab kita nak tunggu sunrise. Nanti sunrise dah keluar, kita akan turun. Kemudian kita akan kongsikan suasana dalam khemah dan kita akan buat sedikit perkongsian tazkirah ataupun kita buat soal jawab sikit. Sebab selepas kami bergerak, pukul 7 pagi kami akan sarapan. Lepas tu terus bergerak untuk meneroka padang pasir ni. Ada tempat-tempat yang sangat indah dan cantik tetapi tak ada line. Sebenarnya phone kami tak ada line. Yang dapat ni wifi daripada kantin tu je. Daripada Dewan Makan. Yang lain tu kita akan relive semula. Kita akan share semula momen-momen yang istimewa itu secara berkala. Okey. Sunrise sikit lagi. Sekarang kita sama-sama membacakan Al-Ma'surat. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Encik, kita duduklah kan? Duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita duduk. Duduk kat sini. Alhamdulillah. Duduk. Betul Encik, duduk Encik. Dah lelah dah tadi. Lepas tu tak sarapan lagi ni. Kita nak tengok sunrise itu. Encik duduk sini kot. Situ. Okey. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين
قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Nak zoom sikit. Lepas tu tak payah nampakkan kamera. Nampakkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah, surah An-Nas tu kita baca berapa kali tadi? Sekali lagi ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah, antara kelebihan membaca 10 ayat yang disebut dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, cik, jadi besar sangat. Sorry, saya ni balik. Okay. Senyum cik, senyum. Senyum. Cuk, dekat sikit ya Allah. Kita masih menunggu sunrise. Okey. Ke dia tak tu pun? Okey. Nabi SAW bersabda, Man qara'a 10 ayatin min suratil Baqarah fi lailatin lam yadkhul dhalikal baita syaitanu tilkal laila hatta yusbiha. Arba'an min awaliha wa ayatul kursi wa ayatain ba'daha wa thalathun khawatimuha. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca 10 ayat daripada surah Al-Baqarah, tidak akan dapat memasuki ke dalam rumah tersebut di kalangan jin, syaitan, iblis. Tidak dapat memasuki. Ataupun dalam maksud yang lain, syaitan dan iblis tidak boleh mengganggu sama ada rumah kita, dan mudah-mudahan tidak dapat juga mengganggu sesiapa yang membaca 10 ayat daripada surah Al-Baqarah ini. Tuan-puan dimati Allah sekalian, apakah 10 ayat surah Al-Baqarah? Iaitu ia bermula daripada 4 ayat. 4 ayat terawal yang kita bacakan tadi, 4 ayat terawal tadi, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fi, 4 ayat terawal. Kemudian ayatul kursi, ayat yang kelima. Kemudian 2 ayat, ayat kelima, jadi 5 ayat kan. Lepas tu 2 ayat selepas ayatul kursi yang kita bacakan tadi, selepas ayatul kursi, La ikraha fiddin, lepas tu amanah rasul. Okey. Kemudian 3 ayat yang terakhir, 3 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Semuanya menjadikan 10 ayat yang Nabi sebut kelebihannya, kita akan dihindarkan daripada gangguan jin, syaitan, iblis. Dia bukan hanya gangguan dari sudut bisikan, tetapi gangguan boleh jadi daripada makar ataupun kejahatan manusia yang menghantar sihir dan apa yang mereka gunakan ataupun meminta pertolongan daripada jin dan syaitan untuk merosakkan manusia lain. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, saya nak bacakan pula hadis yang berkaitan fadilat kita membacakan 3 kul dalam setiap hari. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kelebihan membaca 3 kul ini disebut di dalam banyak hadis Nabi. Qul huwallah itu sendiri, dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, barang siapa yang membaca 1 kali Qul huwallah, iaitu surah Al-Ikhlas, maka ia menyamai 1/3 Al-Quran. Dan apabila dia membaca 3 kali, maka ia menyamai seluruh isi kandungan Al-Quran. Kerana surah Al-Ikhlas itu sendiri sebenarnya ia adalah intipati utama seluruh Al-Quran, iaitu tujuan untuk mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dinamakan Al-Ikhlas? Sedangkan 4 ayat dalam surah Al-Ikhlas ini tidak ada perkataan ikhlas. Contoh surah Al-Baqarah ada perkataan Al-Baqarah. Surah An-Nas ada perkataan An-Nas. Surah Al-Falaq ada perkataan Al-Falaq. Tapi kenapa surah Al-Ikhlas tidak ada pun perkataan ikhlas tapi dinamakan surah Al-Ikhlas?
penamaan surah ini bukan adalah yang dipikir-pikir oleh Rasulullah ataupun para sahabat. Penamaan surah ini adalah wahyu daripada Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam untuk menamakan surah ini surah apa sekian-sekian. Tuan-puan sekalian, surah Ikhlas 4 ayatnya semua mengandungi tentang Allah. Daripada ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu, Allah itu esa, Allahu samad, Allah tempat bergantung, Allah tempat meminta pertolongan, Allah tempat mengadu, Allah segala-galanya. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak dilahirkan dan tidak pula melahirkan. Maksudnya Allah itu benar-benar esa, tidak ada yang sebelum dan tidak ada selepas. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang menyekutui ataupun yang tidak ada yang bersekutu bersama ataupun tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang beramal dengan surah Al-Ikhlas, mudah-mudahan dia menjadi orang yang ikhlas. Beramal dengan surah Ikhlas, mudah-mudahan akhirnya dia mati di kalangan al-mukhlisin lahuddin, orang yang ikhlas. Tuan-puan sekalian, yang paling susah untuk kita capai darjat al-mukhlisin iaitu orang-orang yang ikhlas. Sebab amalan yang ikhlas sahaja diterima oleh Allah. Walaupun zahirnya nampak ibadah itu sangat berat. Kalau buat haji, berkorban harta, benda, masa, tenaga, segala-galanya, tapi tidak ikhlas kerana Allah, maka tidak diterima. Solat, puasa, sedekah, zakat, semuanya. Walaupun amalan itu sedikit, tetapi ikhlas, maka boleh jadi lebih besar daripada amalan yang besar tetapi tidak ikhlas. Sebab itu orang yang beramal dengan surah Al-Ikhlas, maka kelebihannya insya-Allah akan menjadi hamba Allah yang ikhlas. Orang yang ikhlas tidak boleh dikalahkan dengan kejian manusia. Orang yang ikhlas tidak boleh dikalahkan dengan rasa kecewa terhadap manusia. Orang yang ikhlas tidak akan boleh dikalahkan dengan kecaman, dengan ejekan, dengan sangkaan buruk, dengan fitnah. Sebab dia tahu dia buat kerana Allah. Dia tahu dia ikhlas menerima ujian Allah. Dia ikhlas menerima segala ketetapan Allah. Dia ikhlas menerima apa yang Allah takdirkan dalam hidupnya. Dia ikhlas dengan Allah. Maka walaupun dia bersedih, itu fitrah, lumrah manusia, mesti ada bersedih. Tetapi tidak lama, dia cepat untuk bangkit. Walaupun dia kecewa dengan manusia, dia bangkit kerana Allah. Dia ikhlas menjalani kehidupannya. Dia ikhlas kerana dia tahu Allah tidak pernah menyia-nyiakannya. Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Dia tahu bahawa Allah itu sangat penyayang. Dia tahu Allah itu sangat dekat. Allah itu lebih dekat daripada urat marikh, urat leher. Lalu dia bangkit berdoa tanpa ragu-ragu dengan Allah. Tidak pernah bersangka buruk kepada Allah bahawa Allah meninggalkannya, bahawa Allah tidak melihatnya, Allah tidak bersama dengannya. Saya bacakan satu firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya tentangku, wahai Muhammad, katakanlah sesungguhnya aku sangat dekat dengan hamba-hambaku. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti memakbulkan permintaan ataupun doa hamba-hambaku apabila ia meminta. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka taatilah perintahku dan beriman yakinlah kepadaku. Nescaya dia akan mendapat petunjuk. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian. Saya akan bacakan hadis riwayat Bukhari, hadis sahih berkaitan dengan kelebihan membaca surah Qul huwallah, surah Al-Ikhlas yang kita baca 3 kali tadi, tuan-puan sekalian. Iaitu Nabi SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya seseorang mendengar orang lain membaca Qul huwallahu ahad dengan mengulang-ulangnya, maka tatkala pagi harinya dia mendatangi Rasulullah dan menceritakan hal itu kepada Rasulullah, seolah-olah orang itu menganggap remeh surah Al-Ikhlas. Maka Nabi SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surah itu sebanding dengan sepertiga Al-Quranul Karim. Masya Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, saya nak sebut tentang satu lagi hadis Nabi SAW tentang surah Al-Ikhlas. Kesian kat cik suami. Lenguh tak tu? Okey ya? Senyum cik. Baru saya rasa lega. Okey. Saya rasa encik lenguh juga. Encik pusing habis sebab pinggan cik akan lenguh. Tak apa. Okey gitu. Baik. Encik suamilah sedang rakam ni sebab kami datang Jordan, Palestin. Esok masuk Palestin. Kita sama-sama melihat Masjidil Aqsa. InsyaAllah saya akan kongsikan pengalaman. Ini pengalaman pertama kami untuk ziarah Masjidil Aqsa di Palestin. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian.
kami datang ni tanpa ada pengiring, tak ada staff, tak ada media, biasa pergi mana-mana. Sebab bajet kami cukup-cukup saja. Alhamdulillah dapat lepasi ke peluang kami. Maka kami sama-samalah buat sendiri. Satu ni jemaah, pimpin jemaah sepanjang 9 hari di sini. Lepas waktu yang sama kita handle semua dari sudut media sosial, media-media semua. Macam itulah. Sebab dulu kami pun bermula berdua. Sebelum sekarang tim ada 200 lebih. Staff ada 200 lebih sekarang. Kita ada tim media dan 10 orang, tim dakwah 10 orang, tim researcher, tim macam-macam tim lah. Tetapi dah lama dah kami tidak travel berdua tanpa ada tim. Tapi dulu kita berdua lah encik suami kan. Lepas ni saya nak rakan encik suami pula ya. Okey. Okey, ada ramai yang bertanya, Ustazah kat mana? Berada di Lembah Romawi ataupun dalam bahasa Arab panggil Wadi Rum, iaitu lembah padang pasir yang terindah, antara terindah di dunia. Sebab itu menjadi pilihan seluruh pelancong di dunia. Tak kira lah Islam ataupun non-Muslim, Jordan tuan-puan sekalian. Masya Allah. Dan ini juga antara keistimewaan package daripada Hijrah EF Travel. Ini ada Hijrah EF Travel ni memang travel bawah kami sendiri. Kami berdua. Kalau siapa yang nak check Ustazah ya ke, kau Ustazah Duta je, anda boleh je check SSM ke apa, memang kami berdua, nama kami berdua. Hijrah EF tu adalah bukan Akademi Fantasia, tetapi Asma Fazli. Macam tu. Jadi subhanallah ada sebab kami buat travel agency sendiri. Sebab kami sendiri nak jaga kualiti, kami nak urus sendiri, kerana di situlah ada ketelusan dan kejujuran. Dan boleh jadi ramai juga yang akan tengok package kami ni agak mahal berbanding package lain untuk ziarah Jordan Palestin. Antara sebab utama adalah kami ada package datang ke semalam ke Petra. Kemudian tempat usia lebih 3,000 tahun yang sangat luar biasa. Kemudian package kami termasuk ke Wadi Rum. Ini memang kos yang sangat tinggi sebab daripada Amman Jordan 5 jam untuk sampai ke sini. Tuan-puan sekalian, dan malam tadi kami bermalam, boleh tengok kat sana. Kami bermalam di dalam kemah. Walaupun luar nampak macam kemah, tapi dalam macam hotel 3, 4, 5 bintang. Memang macam resort sangat luar biasa, cantik, indah. Jadi kita boleh nampak itu jemaah kita tu. Dekat bawah tu sudah bergambar apa semua. Tapi kami naik panjat bukit padang pasir ni. Sebab sebentar nanti kita akan sama-sama melihat sunrise. Owner tempat ni suruh kami panjat bukit ni. Kami dah keluar sebelum subuh tadi untuk melihat sunrise. Kejap lagi sunrise akan terbit. Kita sama-sama melihat. Nampak dah sikit-sikit orange sunrise tu kan? Okey, sambil-sambil tu, sikit lagi tu, tuan-puan sekalian, kita akan sama-sama, saya nak jadi kepada siapa yang berminat, sebenarnya kita ada buat umrah, kita ada buat haji, kita datang ke kita ada buat Jordan Palestin. Sebelum ini kita ada pergi ke Brunei, kita buat trip ke Brunei, kita buat trip ke Aceh. Dan next, tuan-puan sekalian, lebih kurang dalam bulan 3 tahun depan, kita akan buat trip ke Kashmir. Kashmir ni kita tahu 90% populasi adalah umat Islam. Dan dikatakan Kashmir ni antara tempat terindah dunia. Dan bulan 3 tu hujung winter. Kalau bulan 2 tu winter, salji masih tebal sangat. Tapi kalau kita pergi bulan 3, dia dah hujung-hujung winter, salji masih ada. Tapi mungkin tidak sesejuk bulan 1, bulan 2. Siapa nak pergi ke Kashmir? Package Kashmir ni, package yang sangat istimewa. Lebih tak sampai 5K. Dalam 4K lebih sahaja. Lebih kurang 5 hari 4 malam ataupun 6 hari 5 malam. Kita akan buat package ke Kashmir. Sekitar bulan 3. Jadi saya pun tak pernah pergi Kashmir. Kita tahu Kashmir ni orang kata macam kalau tengok New Zealand tu indah, tengok mana lagi tempat-tempat indah yang negara bukan Islam. Kashmir adalah negara Islam yang keindahannya hampir sama dengan negara bukan Islam. So kalau kita pergi Kashmir, kita bagi pendapatan ataupun kewangan kepada penduduk di Kashmir. Dan sudah tentu kita welcoming sangat lah sebab kita orang Islam bila pergi sana dan mereka sangat ramah, sangat baik dan sebagainya. Jadi sebenarnya yang terdekat hujung bulan ni 20 akhir bulan kita ada bawa ke ada trip umrah. Siapa lebih kurang ada 10 seat lagi 5 seat saja lagi umrah bersama dengan saya. Subhanallah, 5 seat. Package kita ada yang 7,000 lebih.
7,000 berapa package kita rendah tapi tetap insya-Allah istimewa. 7,000 lebih. Anda hubungi kalau tak sempat untuk September ni, hujung bulan ni, bermula 7,000 lebih. Itu all in dengan makan 3 kali sehari, hotel yang tidak jauh daripada Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan lain-lain lah bersama dengan saya. 7,000 lebih. Itu all in, tak ada hidden cost lah. Semua termasuk fly Emirates Saudi Emirates. Fly Emirates, bukan AirAsia ataupun Mas Airlines. 7,000 lebih. Kemudian ada package satu lagi lebih kurang 9,000 lebih. Itu lebih dekat lah. Perbezaan dia hotel saja. Jadi kita bagi yang terbaik sehabis baik. Itu memang niat kita. Jadi tuan-puan sekalian, itu bulan 9. Tapi kita ada lagi umrah bulan 11 dengan bulan 12. Oh, bulan depan ada Langkawi bersama dengan saya. Sebenarnya Langkawi tu lebih kepada banyak pengisian rohani. Kita jalan-jalan di Langkawi. Saya tahu ramai dah pergi Langkawi. Tapi perbezaannya ada pengisian tadabbur Asmaul Husna dengan tadabbur alam. Mana nama Allah yang kita akan tadabbur bila tengok laut yang indah, bila tengok pemandangan yang menghijau, bila tengok keindahan, keajaiban ciptaan Allah. Jadi subhanallah, Langkawi tu 1K lebih sahaja, all in semua, makan minum, hotel, flight, tiket semua ke Langkawi dalam pertengahan bulan 9, bulan 10. Langkawi tu bulan depan. Jangan lupa 22 September ni hari lahir saya, dan ikuti cara rapat apa yang istimewa daripada kami. Tuan-puan sekalian, kami berniaga betul-betul, sungguh-sungguh. Dulu malu-malu berniaga. Tapi sekarang kami uruskan perniagaan bisnes sungguh-sungguh, betul-betul. Ambil konsultan, belajar sungguh-sungguh, baiki macam-macam perkara. Dan kami buat secara legal all the thing. Subhanallah. Semualah kita pembayar cukai yang bagus. Kita buat semua legal. Bukannya ni sebab kami sangat memerlukan kekuatan ekonomi untuk menyiapkan hijrah village, perkampungan hijrah yang akan dibangunkan daripada sistem pondok, sistem madrasah, sistem college, sistem sekolah, international school. Kita nak bangunkan di situ rumah-rumah kebajikan. Kita nak bangunkan agrotourism sekarang. Kita sedang bangunkan plantation untuk penanaman proses awal. Tapi kita punya perikanan, alhamdulillah, kita dah bulan 9 ni lah kita akan mula jual ikan kita yang batch pertama. Lebih kurang dalam 60,000 ekor ikan talapia merah. Itu perkampungan hijrah ini sebenarnya memerlukan kos yang sangat tinggi. Kami tidak boleh bergantung kepada infak sumbangan orang ramai sebab ia sangat terhad dan ia bukan boleh selamanya. Sebab itu kami all out buat perniagaan. Ni pada batang tubuh ni, dakwah bersama dengan cik suami dengan tim. Dakwah kita buat all out, bisnes kita buat all out, kerja kemanusiaan melalui NGO sahabat amal kita buat all out. Kita buat apa yang kita cuba rancang plan, walaupun kadang-kadang kita rasa nak berhenti, rasa lelah, rasa penat dengan fitnah, sangkaan buruk, orang yang tak faham dan sebagainya. Kita rasa macam cukuplah setakat ni. Sebab rasa macam mula nak fokus. Macam-macam tuan-tuan sekalian ujian dan cabaran. Tapi insya-Allah setiap kali kita jatuh kerana manusia, kita bangkit kerana Allah. Jadi kalau dulu orang kata menunggak agama Ustazah ni berniaga, padahal masuk poket sendiri, padahal untuk sekian-sekian. Semua tu dah tak menjadi satu kudis atau nanah dah kepada kami. Kami terus-terus saja sebab tahu bila kita belajar pada surah Ikhlas tadi, bila kita orang yang ikhlas, insya-Allah bukan kami kata kami ikhlas, kami berusaha jadi orang yang ikhlas. Sebab orang yang ikhlas itu tidak akan terkalahkan dengan cacian, makian, kejian, fitnah, sangkaan buruk. Atau apa sahaja perbuatan jahat manusia. Kalau kita jatuh, kita rasa down kerana manusia, itu kita kena muhasabah, boleh jadi kita tidak ikhlas kerana Allah. Kita buat tu memang nak dapat pujian, sanjungan, pandangan manusia. Kalau kita buat kerana Allah, kita akan terus. Dan memang apabila buat sesuatu kerana Allah, ujian dan cabarannya adalah manusia, syaitan, iblis dan hawa nafsu kita. Tuan-tuan sekalian, sunrise dah mula keluar. Macam mana? Ada. Kita akan buat trip ke Jordan, tuan-puan sekalian. Tapi next kita akan buat winter. Tahun depan winter. Tapi kita akan pilih bukan betul-betul winter. Jordan ni kalau winter dia punya tebal tu lebih tebal daripada kita lah. Adik saya 2 orang belajar kat Jordan. Satu Abdul Hadi, adik lelaki. Dia buat kat Jordan ni sampai master. Dia ambil degree sampai master.
Lepas tu adik saya Aisyah yang perempuan belajar Jordan juga. Dia habis degree dekat sini. So saya kali pertama sampai Jordan. Trip Jordan tahun depan kita ambil winter hujung-hujung. Jadi kita bolehlah salji. Lepas tu ada kawasan yang tak ada salji, kita bolehlah warm sikit. Tu apa sekiranya, cuba tengok sunrise mula keluar. Boleh nampak tak? Cahaya matahari sudah keluar. Subhanallah. Okey, tuan-puan sekalian, bila kita tengok matahari, kita nak bacakan beberapa ayat Al-Quran tentang matahari. Subhanallah, Allahu Akbar. Kita sama-sama melihat keindahan matahari daripada celahan Bukit Batu, Padang Pasir, Lembah Romawi. Wadi Rum ni antara padang pasir terindah di dunia. Sebab itu dia menjadi perhatian kunjungan seluruh warga dunia. Facebook je. Facebook tu nampak macam kena tinggi sikit Facebook. Okey. Sebab nak nampakkan cahaya tu. Okey, terbaik cik. Tuan-puan dimati Allah sekalian, tempat ini juga menjadi perhatian filem-filem antarabangsa. Antaranya filem Transformer dibuat di Lembah Romawi ni. Kemudian The Mask. Lagi Encik, Planet of the Earth, Red Planet. Oh, dan lain-lain. Banyak sangat listnya. Subhanallah, Allahu Akbar. Sekarang kita sedang menyaksikan sunrise, terbit matahari. Masya Allah. Subhanallah, muslimin-muslimat. Sama-sama menyaksikan. Cik pusing sikit. Tengok nampakkan batu-batu tu yang indah tu. InsyaAllah. Okay, kami berada di salah satu bukit padang pasir sebenarnya. Masya Allah. Di antara firman Allah Subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan matahari. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi ja'ala fis samai buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, Maha berkat Tuhan yang telah menjadikan di langit tempat-tempat peredaran bintang dan menjadikan padanya matahari serta bulan yang menerangi. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara daibain wa sakhkhara lakumul laila wan nahar. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, dan dia juga yakni Allah menjadikan matahari dan bulan sentiasa beredar untuk kepentingan kemudahan kamu dan yang menjadikan malam dan siang bagi faedah hidup kamu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa li Sulaimana ar-riha ghuduha غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. Sadaqallahul azim. Dan kami kurniakan kepada Nabi Sulaiman kuasa menggunakan angin untuk perjalanannya. Sepagi perjalanannya adalah menyamai perjalanan biasa sebulan, dan sepetang perjalanannya adalah menyamai perjalanan biasa sebulan. Dan kami alirkan baginya mata air dari tembaga, dan kami mudahkan sebahagian dari jin untuk bekerja di hadapannya. Dan dengan izin Tuhannya dan sesiapa dari jin itu yang menyeleweng dari perintah kami, kami akan merasakan pukulan dari azab api neraka. Allahu Akbar. Seterusnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Dan dia memudahkan bagi kamu malam dan siang, dan matahari serta bulan dan bintang-bintang dimudahkan dengan perintahnya untuk keperluan-keperluan kamu. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda yang membuktikan kebijaksanaan Allah bagi kaum yang mahu memahaminya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wala al-lailu sabiqun nahar wa kullu fi falakin yasbahun. Dan dengan ketentuannya demikian, matahari tidak mudah baginya mengejar bulan, dan malam pula tidak dapat mendahului siang, kerana tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edarannya masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa alladhi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullu fi falakin yasbahun. Sadaqallahul azim. Dan dialah Tuhan yang telah menjadikan malam dan siang serta matahari dan bulan, tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Masya Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, sekarang sudah kelihatan dengan jelas sekali matahari terbit, sunrise. Subhanallah, sama-sama mengucapkan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta ikthiru wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Tuan-tuan sekalian, ini sangat unik. Meh, saya kena mendekati encik suami. Tuan-tuan sekalian, siapa boleh nampak ada sekumpulan, itu unta-unta padang pasir. Ini betul-betul unta, tuan-tuan sekalian. Saya akan zoom. Dan anda boleh nampak unta. Ya, comel je, Masya Allah. Okey, mari saya pegang satu encik. Mana tadi unta? Sana. Tu dia. Masya Allah. Nampak ya? Unta yang sedang
berjalan dengan tuannya. Masya Allah. Ya. Comel je. Saya dah naik unta semalam. Hari ni kami akan naik unta dengan perjalanan yang lebih jauh. Kita naik unta jalan jauh lah, Encik lah. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Kalau tuan boleh tengok sebab kita dah zoom ni. Sana tu ada sahabat-sahabat kita di bawah. Bye-bye, bye-bye. Okay, itu jemaah kita semua tu. Kami akan bertolak untuk meneroka padang pasir ni. Masya Allah. Dan anda sedang melihat keindahan matahari terbenam. Okey, matahari terbenam, matahari terbit. Ya. Jom naik. Jom. Panjat. Masya Allah. Kami ni atas bukit ni. Pagi-pagi lepas subuh dah naik, itu matahari terbit. Lalu kita teringat keindahan Nabi SAW yang wajahnya bercahaya melebihi pada cahaya matahari. Tolong ambil gambar kami satu. Tolong ambil gambar kami ke atas ni. Boleh tak? Ambil gambar kami satu. Ambilkan gambar kami satu. Okey, terima kasih. Okey. Masya Allah. Okey, kita tunjuk matahari untuk sekian kalinya. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, sallu alaih. Baik, kita akan mula mendaki turun. Mendaki, kita akan macam mana? Okey, jemaah kita kali ni lebih kurang dalam semuanya 20 orang. Okey, tuan-puan sekalian. Okey, Encik pegang sebab kita akan mula mendaki turun dan saya akan jelaskan. Okey, boleh sini? Macam mana? Okey, subhanallah tuan-puan sekalian. Kepada sesiapa yang ingin mengikut trip, dan saya bukan duta tapi memang Hijrah EF Travel ni memang di bawah kita, memang di bawah kami sendiri. Hijrah EF tu maksudnya Hijrah EF Asma Fazli. Ada orang kata itu Ustazah duta je. Tidak. Why kita buat travel sendiri, kita ada motek, semua legal, sebab kita nak beri yang terbaik. Itu sebenarnya. Kalau fikir mudah, sebenarnya banyak sangat cakap travel yang minta daripada dulu untuk saya jadi duta. Tetapi bila kita fikir-fikir, kita cuba buat sendiri supaya kita boleh control quality. Quality control kita boleh control sendiri. Jadi kami belajar permulaannya rugi. Terlalu banyak kerugian. Permulaan kita buat travel agency. Dan jumlahnya sangat-sangat tinggi, bukan sikit. Ratus ribu tu. Lebih lah, kerugian sangat banyak. Tuan-puan sekalian, kita belajar daripada banyak kesilapan dan kita tidak pernah berhenti belajar. Sebenarnya rugi tu kalau nak sebut lebih 500 ribu. Saya tak nak sebut berapa, lebih 500 ribu. Sebab kita cuba nak bagi package yang terbaik, yang murah, yang sekian-sekian, akhirnya kita beri servis. Contohnya nilainya 12,000, tiba kita bagi harga
8,000 contoh. Bayangkan ya, kita punya servis tu sebenarnya sekian-sekian, tapi kami belajar. Akhirnya kita dapat beri yang terbaik. Contohnya trip ke Jordan dan Palestin memang agak tinggi bagi kita punya travel. Tapi kita ada perbezaan yang ketara dari pelbagai sudut. Kita bagi 4 bintang sebenarnya. Hotel 4 bintang, bas 4 bintang, makan minum semua. Kemudian kedua, kita pergi tempat yang jarang trip ke Jordan. Antaranya ke Rom ni, ke lembah Rom ni, ataupun dipanggil Wadi Rom, lembah padang pasir Romawi ni. Ini antara lembah padang pasir terindah di dunia. Dia jarak dia daripada bandar Jordan lebih kurang 5 jam perjalanan. So dengan khemah yang nanti kita akan tengok, khemah tu luar nampak khemah tapi dalam macam hotel 3-4 bintang. Subhanallah. Tu apa sekian, kepada siapa yang ingin mengikuti trip kita ada umrah lagi bulan ni, umrah bulan 11 bulan 12. Kemudian kita ada trip ke tahun depan ke Kashmir dalam bulan 3. Kita akan pergi lagi Palestin dan juga Jordan. Kita cuba cari winter, hujung-hujung winter, tak sejuk sangat tapi masih ada salji. Jordan ni salji dia sangat-sangat tebal, lebih tebal daripada ketinggian kita. Adik saya 2 orang belajar kat sini. Jadi tuan-puan sekalian, kepada siapa yang nak tahu semua trip di bawah Hijrah EF Travel, anda boleh hubungi 011-5686-6203, 011-5686-6203 ataupun 011-5686-6167. Harap dapat nombor tu. Nanti diorang share lah tu. Anda cari je Hijrah EF Travel. Bila cari Hijrah EF Travel akan keluar ni sebab bimbang. Dan tolong Encik, tolong sangat sebab banyak scammer yang ambil booking untuk pergi umrah tapi scammer. Memang kesian. Saya dah bayar 300, ada bayar 500, ada bayar 1000. Rupanya kena tipu dengan scammer. Tolong hati-hati. Anda kena masuk grup travel yang sah. Dia ada Telegram. Hubungi nombor yang saya sebutkan tadi tu saja. Nombor lain adalah scammer. 2 nombor tu saja hotline kita. Jadi insya-Allah sekarang kita nak turun. Last kali kita tengok matahari. Sebab hari ni tuan-puan sekalian, kita tak dapat buat live ni sepanjang masa. Why kita tak dapat buat live ni sepanjang masa? Sebab tak ada line internet. Tak ada. Boleh Encik bawa ni? Tak ada line internet. Maksudnya padang pasir ni tak ada line internet. Tapi Encik, kita turun landai sikit Encik. Sebab saya takut saya tak boleh nak turun. Kita turun landai sikit. Kita turun hujung sana sikit. Encik sabar. Oh tapi tak boleh. Takut ni tak ada line. Takut tak ada line kat sana. Encik tunggu saya. Encik tunggu saya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Last. Allahu Akbar. Okay. Kita akan turun. Dia tak adalah curam sangat. Cuma sebab dia pasir kan. Kalau gayat ni memang terasa jugalah kegayatan tu. Okay. Tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Oh guling. Berguling-guling macam cerita Hindustan kan. Okay. Daripada perkhemahan. Kat khemah pun tak ada line. Cuma kita ambil line dekat mat'am. Okay. Subhanallah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Sekarang kita tengok. Memang bagus lah kita pakai kita panggil waterproof. Sebab kalau kita pakai yang kain tu, habirah dia punya debu-debu tu melekat. Okay. Masya Allah, Alhamdulillah kita dah sampai. Ada yang risau ke tadi tu? Ada yang risau? Apa dia? Okey, tenggelam. Nak tunjuk dia tenggelam. Okey, subhanallah. Tuan-tuan dimati Allah sekalian. Wah, berjaya kita naik ke situ. Sekarang, tuan-puan tengok. Inilah kawasan tempat kita menginap. Saya nak Assalamualaikum. Tengok Ustazah sini dah ada. Sebenarnya nak panggil Ustazah. Ustazah nampak kami kat atas tadi? Kami naik atas.
Kita rakam sunrise. Bermula pukul 6 pagi tadi. Tengok Ustaz Azmi sudah pun bersedia. Makan dulu. Ya, kita keluar sebelum selepas subuh dalam pukul 5.30 macam tu. Ya. Lepas tu dia orang orang kata panjat tu yang kita orang naik sampai situ atas tu kat batu tu sebab nampak sunrise sangat cantik. Ustazah Asni ya. Tapi itulah saya nak mesej Ustazah tak naklah ganggu Ustazah nak apa semua ni. Tengok Ustazah makan. Sama makan apa ni? Pancake dia sedap. Sini. Pancake dia sedap Ustazah. Ya. Mana Masya pancake? Allah. Ni. Oh ni pancake. Okey, pancake dia sedap. Pancake makan dengan madu Ya. dengan butter. Oh, nice. Orang ingat makan dekat padang pasir makan unta. Rupanya makanan sedap. Untuk dah lari dah nyuruk. Yo. Masya-Allah. Okey, kita tengok suasana dalam. Walaupun nampak macam tadi tu kan kat padang pasir, rupanya cantik. Ni jemaah-jemaah kita. Sini. Assalamualaikum. Selera tak ni? Terlebih selera. First time tidur kat padang pasir kan? Okey ya? Sangat-sangat okey. Itulah makanan dia apa semua. Jom. Pengalaman. Seronok tak? Ini dua beradik ni. Pengalaman yang baik. Ya, Pengalaman pengalaman yang mengujakan. Masya-Allah. Puan daripada mana? Saya dari Pulau Pinang. Pulau Pinang. Johor. Ini jemaah kita ni dua beradik. Dua-dua ni, ini kakak, ini adik. Umur berapa? 61. Maksud saya umur 60 lebih pun sebenarnya kuat je. Nak berjalan, nak semalam jalan jauh Petra semua tu kan. Tapi okey kan? Lebih mendekatkan silaturahim. Silaturahim Sebab mendekatkan. jauh kan? Betul. Jumpa lama dah boleh Ya, boleh sembang macam-macam cerita, luah masalah. Adik-beradik. Ini suami isteri. Masya Allah. Hajah dari mana Hajah? Dari Jemapuh, Kuala Pilah. Kuala Pilah. Ini pasangan Kuala Pilah, Nogowi, tempat kami. Pasangan suami isteri. Ni kenapa jauh ni? Tak gaduh kan? Tak ada gurau-gurau. Subhanallah. Itu kita boleh tengok lagi. Ni pun jemaah suami isteri. Mana isterinya? Sini kat sana. Masya Allah Haji. Haji, nama siapa dah Haji? Muhammad Sobri Ismail, Muhammad Sobri. Haji daripada mana? Kedah, Al-Ustaz. Al-Ustaz Kedah. Ada isteri tu nanti tengah ambil makanan. Mana Omah tu? Tu Omah. Omah mai duk kejap Masya Allah. Tuan Haji ni, subhanallah, pernah diuji sakit stroke, satu badan, bedridden, setahun tak boleh bangun langsung, memang terlantar. Lepas tu, ni isteri tercinta ni Isteri tercintanya dua-dua daripada Al-Ustaz kan? Ya. Jadi, isteri tercinta ni, dia kata sepanjang tempoh tersebut tak berhenti berubah, mengurut semua rawatan buat. Untuk kembalikan semula suami sembuh. Jadi Alhamdulillah boleh jalan sejauh ni ke Jordan, ke Palestin besok apa semua. Kita akan masuk Palestin besok. Kita semua akan pergi Palestin insya-Allah. Jadi walaupun jalan mereka ni perlahan dan satu-satunya peserta kami yang pergi Wadi Putera pula. Apa tu nama? Petra semalam jalan sampai 3 km 4 km pakai selipar, dua-dua pakai selipar. Hari ni pun nak redah padang pasir selipar juga. Ya. Comel je. Okey, apa perasaan setakat ni? Trip bersama. Alhamdulillah, satu pengalaman yang amat-amat tak dijangka lah yang boleh macam ni kan. Sebab sebelum ni trip-trip biasa je. Kan tak ada yang orang kata guna tenaga yang banyak. Dan saya juga ambil semangat suami. Subhanallah. Lepas tu tak sangka pula tidur pada pasir. Masya-Allah. Alhamdulillah. Selamat makan. Ya. Okey, ni ramai lagi ni jemaah-jemaah kita kat luar ni. Ini lagi pasangan suami isteri. Kita sana pasangan suami isteri, ni pasangan suami isteri. Kita ada 4-5. Boleh ke ni? Ganggu sekejap. Boleh? Boleh. Subhanallah. Okey, ini doktor. Nama doktor siapa? Anis Syabirin, Nia Hussein. Anis? Anis Syabirin. Anis Syabirin. Oh, sedap nama. Doktor merupakan pensyarah di
UPM. UKM, subhanallah. UPM. UPM. Minta maaf orang UPM. Ini pasangan suami isteri yang sangat ideal. Tengok muka pun Alhamdulillah. sama kan. Serasi. Serasi sampai ke InsyaAllah. syurgawi. Seiras. Seira semualah. Okey, boleh cerita sikit. Bukan cerita apalah, pengalaman setakat ini. Apa-apa pun kita hari-hari kita ada dapat banyak pengalaman yang baru, tapi ini satu pengalaman baru yang sangat menarik lah. Betul. Sangat menarik, yang baru, yang tak pernah kita Jangka. saya sendiri dengan wife pun tak pernah jangkakan. Luar expectation lah. Masya Allah. Especially tempat-tempat macam ni, tempat-tempat yang luar daripada pemikiran kita lah, sebab kita environment kita, geografi, kedudukan Malaysia sendiri pun bukan macam ni. So ini satu pengalaman yang baru lah. Pengalaman baru, dan saya seru siapa-siapa yang belum pernah ke sini dapatkan pengalaman yang baru ni, pengalaman yang menarik, pengalaman yang tak dapat dilupakan, insya-Allah. Masya Allah, dia seru tu. Sebenarnya kan tu Haji, saya pun tak sangka. Sebab kami pun kali pertama, saya duk ingat kita masuk khemah, tandas kat luar, tidur. Lepas tu, Ustazah Asni Primitif lah, sendiri, primitif. Ustazah Asni kata dia dah lebih 10 kali datang Jordan Palestin ni ikut trip. Tapi dia tak pernah sampai sini. Tak pernah ada pengalaman ni. Itu di antara keunikan lah. Dan kita syukurlah Allah bagi peluang ni. Selamat sarapan. Tu dia Ustazah makan dulu. Kita kan live ni, kalau kita gerak, Ustazah dah tak ada dah line. Sama kat bilik tak ada line kan? Jadi ini sebab numpang wifi ni, tu yang duk buat live ni. Nanti dah tengah hari potong semua, memang tak ada line. Kita kan nak mengembara. Kita buat video je lah. Yelah kita akan buat video. Jadi Ustazah tu pergi makan. Siapa yang duduk? Ada tak khemah yang duduk paling dekat sini? Ustazah, khemah mana? Lapan, paling jauh. Kami pun paling belakang. Yang paling dekat ni agak-agak khemah siapa? Nak ambil gambar, nak video. Nak share suasana dalam. Grup tu Indonesia tu. Okey, kita try. Siapa yang paling dekat Ni bilik belakang. Semua belakang. Rasanya kita semua belakang kan. Sana memang tak ada wifi rasanya. Dia kena masuk yang nanti salah. Apa? Kalau macam kita dah. Kami dah kemas, tapi kami belakang. Ada. Wifi ni. Tak, yelah wifi ni bila pergi jauh je Tak cantik dia nak ni. tak boleh nak tarik. Dalam bilik. Tak ni. Tak cantik. Nak ambil, nak shoot dalam bilik. Kalau belakang. Wifi tu tak boleh. MJ dia makan tak ada clear dia time. Mana MJ? Oh no, MJ. Salam subhanallah di Jamal. Pasangan mana MJ? Ini kita ambil kopi apa semua. Lepas tu malam tadi kita lepak-lepak sini lah. Ni kawasan-kawasan lepak. Cuba kita jalan mana yang dapat Kalau tak dapat kita stop dan kita tutup. Lek dekat mana? Okey, kita try sikit je. Okey. Baik, kita jalan sikit. Ini suasananya. Cuma nak share. Ini comel kita ada. Ini peserta termuda kita. Anak dia Iliyin. Sebenarnya panggil MJ okey juga. Ya. Tak apa, kita tunggu ni. Iliyin ni. Okey. Ini adalah peserta jemaah kita, suami isteri. Lepas tu, tengok tu. Si comel tu. Tu orang rumah tu kat belakang tu. Hello, morning. Hi, good morning. Yeah. Okey. Alah comel. Assalamualaikum. Sini. Sini kejap. Salam. Masya Allah, comelnya dia. Dengan spek mata. Dekat sikit. Tengok. Okay, bye-bye. Malu. Memang dia pemalu. Tapi bila kita dah biasa, dia sangat rapat. Live. Mari sini kejap. Masya Allah. Ini antara pasangan yang sangat ceria, sweet selalu. Masya Allah.
datang bersama dengan anak anda yang keempat kan? Kelima. Umur 4 tahun. Ailiyin. Kenalkan sikit. Encik, nama? Saya Abdul Halim bin Hassan daripada Putrajaya. Oh, Kelantan. Ya. Ni? Wirda. Wirda. Wirdawati Kelantan tapi juga? panggil Wirda je lah. Wirda. Puan Pasal Wirda mah. dengan Puan dengan Encik Halim. Dua-duanya orang Kelantan tapi sekarang menetap di Putrajaya. Okey, boleh respon sikit ataupun share sikit apa-apalah pengalaman setakat ni. Kita baru masuk hari ketiga. Alhamdulillah, rasanya syukur sangatlah sebab dapat menjejak kaki ke bumi Urdun ni, yang kita kata banyak tempat-tempat sejarah Islam yang memang kita pun dah masuk benda ni dah lama dalam kita punya wishlist lah. So bila tengok poster ustazah tu memang terus cakap sebab kita terus register je, tak payah cerita banyak lah, cakap terus register sebab memang nak datang lama lah. Subhanallah. So bila datang ni rasa macam seronok sangat lah. Tambah-tambah lagi dapat pengisian semua sekali tu kan. Ya, kita kan atas bas baca pagi semalam, ramai-ramai baca surah Al-Kahfi full. Lepas tu bila petang kita baca mak surat. Jadi kita sentiasa buat pengisian rohani sepanjang dalam bas tu lah, macam-macam lah bercerita. Setakat ni kan, macam datang pada pasir ni, ini dijangka ataupun di luar? Okay, ini pengalaman baru bagi kami kan. Ya, pertama luar jangkaan lah kot rasanya. Sebab kita expect macam Dalam yang duduk dalam kemah. Tidak ada pasir. Ya, saya pun sama. Kita expect macam tu. Tapi Alhamdulillah, di luar jangkaan ini pun pengalaman pertama kami juga menginap ataupun tidur di padang pasir. Dan walaupun hari ketiga, tapi macam semalam hari pertama kita dah pergi sangat banyak. Hari pertama tu pun dah banyak. Dah banyak. Kita pergi ziarah Laut Mati. Lepas tu makam Nabi Syuaib, makam Nabi Yusha. Kemudian kita ziarah Ashabul Kahfi. Maksudnya memang kita manfaatkan sungguh setiap hari. Tak adalah rasa macam berlalu hari tu dengan rugi. Lepas tu semalam Petra, lepas tu datang ke Wadi Rum yang 5 jam perjalanan. Lepas tu hari ni insya-Allah di luar jangkaan lagi perjalanan kita kembara. Silakan pergi makan. Jap. Rumah jauh ke dekat? 24. Oh, 24. Oh, okey. Betul, kita jiran. Okey, subhanallah. Sebenarnya kalau dapat MJ kan. Lepas tu kita try. Okey. Jadi ni pasangan suami isteri. Morning. Naam, waalaikumsalam. Kaifa haluk? Alhamdulillah. Everything fine, good, excellent, perfect. Alhamdulillah. Okey, sekarang kita bersama ya, sentiasa sepasang. Ya. Naam, sah. Okey, over here. Selepas ni. Aman. Okey. Jom. Yes. Okey. Sekarang kita bersama dengan ini tourist guide utama kita. Okey. What's your name? My name is Jamal. Jamal. Yes. Okay, where you from? Jordan, but my mother's Palestinian and my father's Jordanian. Masya Allah. Ibunya Palestin dan ayahnya adalah Palestinian. Jordanian. Yes. So, what you think about us? Very good group. Very Dinawi. Masya Allah. Religious. Yes. The reading of the Quran, the pronunciation is 100% right. Masya The Allah. information is excellent information. Subhanallah. People who are excited about visiting Baitul Maqdis, which is I really admire that. Allahu Akbar. Okay. Subhanallah, tuan-tuan sekalian, Mr. Jamal, Ustaz Jamal, kami panggil Syekh Jamal. Beliau sendiri seorang yang banyak ilmu. Masya Allah. You have a lot of knowledge. Yeah, I like to read. I like to read a lot. Actually, you Jordanian. Yes. Jordanian. Yes. But how can you speak English fluent?
I lived in the United States in 1986, Oh, and I went to You college study there? electronics engineering. okay. And after I finished studying, I went to New York. I work also as an executive chef in New York. Oh, Masya Allah. And then I came back to the same state where I was a student, and that's when I met my wife. And Yes. she entered into Islam. She's Nutuk Shahada in 2002 actually. Barakallah. Alhamdulillah. Mengislamkan seorang wanita yang beautiful woman. Nah, Masya Allah. Mu'alaf. Mu'alaf. And Haji Jamal pernah ke Indonesia 2 months. Yeah, I went to learn the language. Saya mau belajar bahasa Indonesia. Yes, sekarang dah keluar. Karena ada banyak rombongan dari sini yang dari Indonesia, And Malaysia. Malaysia, Singapura juga. Brunei. Karena Brunei bahasanya sama. Jadi itu masalah itu penting sekali karena mereka tidak bisa bicara bahasa Inggris. Masya Jadi Allah. saya harus belajar bahasa mereka. Sebenarnya sekarang kita dah dengar bahasa Melayu keluar daripada you look Arabic but you look like apa London tu. London. Yes. Arab is better. Yeah, Arab is better. Yes. Yes. Okay. Mestilah fasih bahasa Arab. Memang orang apa ni Jordan cakap Arab Fusha. Nah, sah? لا الأردن يتكلم العربية العامية. Oh, Amiyah tu. صحيح. Nah, Masya Allah. العربية الفصحى only very little from the community that speak عربية فصحى, which is sad I But think. أنت تتكلم بعربية فصحى. صح؟ أستطيع أن أتكلم العربية الفصحى. I Oh, can. ما شاء الله. اوكي. تكلم بالعربية. أوكي الآن نحن موجودين في منطقة اسمها وادي رم، نعم. وهي من المناطق التي اختارتها منظمة اليونسكو كمنطقة طبيعية. هذه المنطقة كان هنا قعر البحر، ما شاء الله. ونتكلم هذا العملية قبل ملايين السنين. Oh, سبحان كان الله. هنا بحر. Okay, translate. Now translate in English. In Malay. This In Melayu. Yes, wilayah ini masalah ini jutaan tahun yang lalu Ya. seperti dasar laut. Oh, wilayah ni asalnya Di dasar sini, laut. iya di sini. Juga sumber daya alam juga yang air dari bawah tanah ini. Masya Allah. Naik pipa-pipa ke kota-kota, ke desa-desa, ke mana-mana. Okay. So we get the water from Ustaz, under the ground actually. Ustaz duduk sebelah. Okay. Okay, go on. So this area, millions of years ago, it used to be the ocean here. Yes. And when the ground was active with the volcanic activities and the earthquakes, the water receded. So now all the water is under this land. Yes. So Jordan gets the main source of water from this area actually. Duduk sebelah situ. Nak Okay. nampakkan bukit. Okay. So all of Jordan waters come from this area. Now this area is famous for camping, as you can see here and here also. Yes. And it is famous for people who do rock climbing, astronomy, Yes. and people do the safari filming such as The Martian, Red Planet, Aladdin. Also they did the movie, there's another movie they did, Red Planet, The Martian, Aladdin, Transformers, yes. It was all done in this area. Wah. Okay. So, Encik tanyalah apa-apa. Bagi tahu ini tourist guide sangat bagus. Cakaplah Encik. Indonesia ni. Ya? Indonesia. Ya. Indonesia. Encik Jamal sangat-sangat bagus. Terima kasih. Banyak ilmu dan sungguh Alhamdulillah. atraktif. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mesra. Dan pandai mengawal keadaan Iya. in all situation. Yes, Pandai alhamdulillah. buat lawak. Alhamdulillah. jogging. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yes. Doa something untuk Haji Jamal. Semoga diberikan kesihatan yang baik. Amin. Terus menyebarkan ilmu kepada yang Amin. mendatang. Amin. Kemudian Sama-sama. terus menceriakan semua orang. Amin. And also doa saya mudah-mudahan kita bisa mengambil kembali Baitul Maqdis. Ya, Amin. insya-Allah. Ini yang paling juga saya
nasihat tamu-tamu yang datang ke sini harus nasihat orang yang di Malaysia. Ayo ke Aqsa. Kalau kita berhenti datang ke sini itu message yang salah maksud saya. We give the wrong message. So we have to come here always because Al-Aqsa, it is our Qibla that is first in Islam. And the Prophet ﷺ قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث. Only 3 masjid in Islam must visit. Al-Aqsa, which is the first Qibla of Islam, المسجد النبوي في المدينة المنورة, والمسجد الحرام في مكة. So after tomorrow, inshallah, you will visit one of those 3 masjid, which is Al-Aqsa, inshallah. Inshallah. InsyaAllah esok kita akan ke Palestin. Inshallah. Doakan dipermudahkan semua. Amin. Mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah. Inshallah. Amin. Masya Allah. Okay, last. Apa perjalanan kita hari ni di Wadi Rum ni? Hari ini kita insyaAllah naik jeep. Kita akan explore wilayah ini selama 2 jam. Itu kita akan berhenti di beberapa lokasi supaya orang bisa foto-foto. Dan kemudian Boleh naik unta tak? yang mau bisa naik unta, Ya, bisa. saya nak naik unta. Insyaallah nanti. Boleh climbing the rock? Nah, bahaya itu. Oh, bahaya. Ya, Okay. berbahaya sekali. Habis ini insyaallah kita terus ke lokasi yang di wilayah Mu'tah itu namanya. Itu lokasi perang Mu'tah yang paling besar dalam Islam, itu di antara pasukan Romawi dan pasukan Islam. Yang menang saya pikir pasukan Islam, walaupun tidak ada kemenangan yang hakiki. Jumlah tentara Islam hanya 3.000 melawan 200.000. Jumlah syahid di dalam Islam hanya 12 orang. So saya pikir itu kemenangan. Seharusnya semua dihapus. Betul. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nanti insyaAllah. Allahu Akbar. Maybe you can design any ayatul Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وأن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Okey, subhanallah. Syukran jazilan kepada Haji Jamal. Kita doakan haji. Walaupun dia selalu cakap saya umrah saja. dia baru umrah. Ada niat untuk haji. Tapi orang Arab kan dia panggil haji itu supaya doa. Yes, also aturan dari pemerintah Jordan saya harus berumur minimal 65. Baru pergi haji? Yes, ini aturan dari pemerintah. Oh. Tak bisa boleh. It's not open. You have to follow the arrangement. I have to be 65 in Baru order. boleh pergi haji. Yes. Sekarang umur berapa? Sekarang saya 58. 58, lagi 4 tahun. Ya. InsyaAllah. Insyaallah. Ah? 58 I am. Oh, subhanallah. Okey, apa ni Haji Jamal, masya-Allah, sepanjang kami dibimbing oleh Haji Jamal. Yes. Ayat Al-Quran fasih, kemudian hadis Nabi banyak hafal. Alhamdulillah. Sentiasa walaupun background adalah chemical engineering.
No, electronics. Electronic engineering. Yes. Belajar pula di Amerika. America, Selatan, Louisiana. Ya, Louisiana. Yes. Tapi ia tidak menghalang untuk menghafal ayatul Quran, hadis Nabi SAW because we are Muslim. Of course. Of course, we need to do that. Yes. Okay, jadi thank you very much. Yes, my Maybe pleasure. last word from you. I hope you had a very good stay in Jordan, and Jordan, it's really a very important country for two reasons. The first reason, it is the first gate for the Islamic Futuhat Islami. Penaklukan Islam, pintu penaklukan Islam yang pertama di dunia. And for the second reason also, at the end of the time, Al-Mahshar meaning, we're talking about the Battle of Armageddon. Yeah. The Jewish will be west of the river and we will be east of the river. Yes. So Jordan, it is a very important country, and I advise everybody to come visit Jordan because we have so much history in Jordan. Many Sahabat died here in Jordan. And from here you can cross very easily to Baitul Maqdis. Yes, esok Okay. kita akan ke Baitul Maqdis. Inshallah. Esok kami akan masuk Palestin, tapi Haji Jamal tak dapat masuk Palestin. I don't want to go. Yeah, because ibu Haji Jamal adalah Palestin, Yes. so akan ada masalah. Kalau masuk Palestin mungkin akan ditangkap, mungkin akan berhadapan dengan I don't want military. to make a problem with the Tantara. Yes, I don't want to make. yes. I cannot go. My emotions cannot accept seeing Yes. the soldiers in front of Al-Aqsa. Okay. Okay, thank you very much. Yes, sister. Barakallah. Hopefully every time we came here, we will see. Inshallah. Hopefully every time. And if you want one day to come to my home, I will even cook for you. Okay? Oh, Because I am a chef. very good cook. Ex-chef. Yes. Yes. Okay. Thank Thank you. Yes. sister. Barakallah. Okay. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Last. Kita tengok. Ini apa makan panas-panas ni? Sebab menghayati padang pasir lah ni. Oh, cik. Dapat vitamin D kan? Ini cahaya syuruk. Cahaya syuruk. Ini cahaya syuruk. Subhanallah. Ustazah dah datang banyak kali kan? Ya. Tapi saya pernah sampai ke sini? Tak, ini awal marrah. Awal marah. Yang pertama kali. Maksudnya itulah di antara keistimewaan package Ya. WA to A. Itu satu. Kita Satu lagi bersama membawa hijrah. menjelajahi ke padang pasir. Ada canyon-canyon ni. Canyon-canyon. Canyon-canyon ni. Okey, namanya canyon lah. Bukan gunung lah. Dia panggil canyon ni apa? Bahasa Melayu? Saya tahu Sorry. crayon je. Okey, jadi kita nak ni, mana dah suaminya? Ini datang dengan pasangan juga. Kan? Bukan Ya. dengan pasangan saja, datang dengan omak Ni omak. Omak tengok sikit sana omak. Okey, mak nama apa? Siti Jamiah. Siti yelah. Oh, Ya. masya-Allah. Okey, Hajar. Ya, Hajar umur berapa ni? dah 64 tahun. Muda lagi. Muda. Ya, tu lawa lagi tu. Ini anak dia. Oh, anak dia lagi lawa. Panggilnya MJ, Mak Jeruk. Masya-Allah. MJ, Hai, Assalamualaikum. Share lah sikit setakat ni. Okay, so anyway, MJ nak create satu jenis yang seronok untuk mak sebenarnya. Because sebelum ni dah bawa dia pergi umrah, bawa dia pergi haji. Lepas tu, dia ajak pergi umrah lagi. Macam, mak sama je experience pergi umrah tu lah. Bukan tak nak pergi umrah, nak pergi umrah lagi. Namun, kita nak bagi dia satu experience yang berbeza. Sebab sebagai Muslim kan, kita kena completekan 3 masjid tu. Masjidil Haram, Masjid Nabawi and Masjidil Aqsa. So bila MJ nampak Ustaz Tengku live, lepas tu masa tu dah macam dah terlewat juga sebenarnya MJ book tau sebenarnya. Lepas tu bila tengok live je, Dram, mak nak pergi umrah ni. Tak yalah, cakap mak pergi umrah. Terus cakap, mak nak pergi Palestin dengan Jordan tak? Lepas tu dia on je, mak memang suka jalan. Jadinya kita on je lah. So advantage lagi satu, bila tengok dapat pula bersama dengan Ustazah Asma dan juga Ustazah Asni. So itu specialnya. Kadang-kadang kita pergi travel, kadang-kadang kita tak ada input tau Ustazah. Kalau kita tak ada mutawif yang guide kita dengan cerita-cerita. MJ ni nama je cikgu financial, tapi bab-bab yelah, bila kita cikgu financial, kita forte kita lain, forte Ustazah lain kan. Jadi bila dengan Ustazah Asni, MJ sukalah input-input tu because of kita naif dengan ilmu-ilmu tu kan, jadinya seronok, special, happy sangat lah because of MJ suka all the information tu.
So bila kita pergi tu dia ada value yang tersendiri. Because of kita pergi bukan kosong, kita dapat information yang sangat-sangat berguna lah. Okay. Kan dalam bas kan kita buat pengisian, kita baca maksurat, kita baca Al-Quran. Tadi Haji Jamal kata bacaan Al-Quran kita sangat bagus, sangat baik, dipujilah orang Malaysia. Jadi sebenarnya MJ pun datang dengan suami dengan mak sekali. Ni unexpected kan? Mak Padang Pasir ni. Unexpected kan? Padang Pasir. Itulah tu. Unik. So anyway, pada MJ lah, siapa-siapa yang nak gembirakan suami ke, gembirakan isteri ke, Jadikan gembirakan parents ke kan, bagilah satu hadiah yang orang kata journey kita ke ukhrawi tu menyumbang. Kadang-kadang kita pergi travel ni kosong kan. Oh seronok pergi London, pergi Paris dan pergi Lepas ni kita bawa trip ke Paris. InsyaAllah. InsyaAllah. Orang tengok Paris, London apa semua ni macam pergi bergembira ataupun pergi orang kata berjoli ataupun MJ baru balik daripada London Paris sebenarnya. Tapi kami nak cuba buat trip Islamik. Walaupun pergi Paris, sebenarnya tapi sejarah Islam banyak. Sejarah Islam pun ada di sana. Komuniti Islam pun kuat. Pergi ke ziarah masjid-masjid. Jadi kita tukar pandangan. Pergi Paris tu untuk shopping, untuk macam sekadar berhibur. Betul. Tetapi kita ubah kepada jelajah ilmu. Because cost dia tinggi. Tapi kalau tak ada input yang mengarah kepada ukhrawi tu, sebenarnya sayang lah. Rugi. Kan? Rugi. Okey, makasih MJ. Okey. Ini sahabat dua orang ni ada nak sikit. Sebab kita susah nak live. Sebab banyak tempat tak ada line kan. Pada pasir Petra semalam. Sikit. Apa-apa. Yang penting makan sodap. Yo, yang tu memang saya ni punya tema. Memang teruja lah seronok ikut Ustazah. Saya ni pun ikut sebab tak tengok pun Ustazah mulanya. Sebab dia masa mulanya saya pergi dekat Satun, Thailand. Ya. Ada satu dia buat macam masjid Al-Aqsa kan. Okey. Lepas tu saya tulis situ satu hari semoga Allah sampaikan tempat yang sebenarnya. Ya. Bila Ustazah ada terbaca Ustazah kata sampaikan impan untuk ke sana kan. Ya. Saya turun berdebar. Minta izin dengan suami bahagi, alhamdulillah. Masa tu juga masa tengok live tu. Saya tengok kat FB. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Suaminya bekerja tak boleh nak cuti tapi suami izinkan. Izinkan. Ya, masya-Allah. Alhamdulillah. Dapat kawan baru. Dapat kawan. Baik. Memang Sebenarnya kawan depan ni puan-puan nama siapa dah? Barira. Ini last untuk kita sharing sikit. Puan Barira ni, MJ tepi sikit saya tak muat ni. Okay, sorry. 19 September. Oh, 19 September. Bagus. Encik suami. Tengok semua ingat lagi. Oh, ya ke? Sebab kita beza 3 hari dah. Saya 22 September. Ya. Tapi puan ni special ni, cancer survivor. Yes, saya cancer survivor. Sebenarnya sebelum cancer survivor, 2 cancer. 2 cancer. Dalam berapa bulan sebelum pencen. Sebulan sebelum pencen diagnose cancer. 2 cancer tuan-puan sekalian. Itu cerita 2 tahun lepas Yes. Cerita 2 tahun lepas. Saya sempat borak sekejap macam mana puan Barira. Puan Barira. Kak Berry. Oh, nak glamour. Puan Barira. Struggle dan juga boleh survive. Dia kata macam mana hadapi dengan macam mana? Kita positif. Positif. Kita positif. Masa mula-mula saya kan 1 bulan lagi saya nak pencen. Saya tanda-tanda kanser. Saya tahulah sebab saya kerja dengan kesihatan kan. So saya tahu itu adalah kanser. Tapi saya banyak kerja lagi nak siap. So saya relax je lah. Siapkan kerja. Habis lepas tu buat appointment. Sebab tu PKP kita kena buat appointment dulu untuk pergi jumpa doktor. So buat appointment. Lepas tu dapat appointment. Pergi jumpa doktor. Adalah tanda yang keluar yang mengatakan ia adalah kanser lah. So masa dah hantar untuk HPE semua, doktor cakap dengan saya. Dia masa nak cakap pun dia cakap, "Puan, saya nak beritahu puan." Saya cakap kat dia, "Doktor, saya tahu dah saya kanser, doktor. Doktor jangan risau. Saya terima je." Sebab kalau kita tak terima, takkan kita bila kita nangis ke apa ke, takkan dia akan kanser tu boleh sembuh.
Maksudnya Puan Bayar kata semua orang plan bila nak pencen dengan gembira, tiba sebulan sebelum pencen khabar duka. Tapi Puan Abida sebut ayat pada saya fikir macam ni je, kalau sedih, berduka, ataupun down, tidak mengubah apa-apa. Lebih baik pilih untuk positif. Boleh tahu apa dua kanser tu? Saya ada kanser dinding rahim. Yang kanser dinding rahim tu dia jenis muliran, dia jenis ganas. So dia tak boleh tunggulah, tak boleh tunggu operation tak kata kita delay operation ke tak boleh lah. Saya kena buat operation segera lah. Lepas tu yang satu lagi kanser thyroid. Kalau kita fikir dalam tempoh 2 tahun, macam mana Puan boleh semua orang tak tahu kan? Bangun tahu tengok roommate pun tak tahu. Saya suka merahsiakan sebabnya bila kita cerita kat orang saya kanser, orang akan cakap, you kanser ke? Dia yang banyak menangis daripada saya. Kawan saya bila tahu saya kanser, dia menangis-nangis. Saya cakap, kenapa kau menangis? Saya yang punya diri tak ada apa-apa. Saya katakan, sebab saya tak suka benda yang negatif lah. Bila kita beritahu, orang akan cakap, ya Allah kenapa? Maksudnya tak semua orang penerimaannya tu positif, tapi cerita Puan ni akan beri vibe yang positif dengan semua orang yang melihat. Kan? Ustazah amalkan doa Nabi word. Ayub kan? Rabbi anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Itulah amalan Puan. Itu yang dia dapat positif tu. Saya borak dengan dia dekat mana? Dengan Kak dalam flight. Ni kawan sebelah ni duduk dalam flight. Doa tu nanti cari, doa Nabi Ayub tu sangat luar biasa sebab dia bukan sekadar tu, ada kisah di sebalik, dan Nabi Ayub sangat malu dengan Allah untuk minta sembuh. Dia cuma sebut, ya Allah, engkau lah yang memberikan kemudaratan dan engkau yang maha penyayang. Nabi Ayub bukan minta, ya Allah engkau berikan aku sakit, sembuhkan, tidak. Sebab Nabi Ayub sebut bila ditanya, dipujuk oleh isteri, apa jawapan Nabi Ayub? Malu dia nak minta sembuh kerana Allah dah bagi sihat tempoh yang lama. Sebab itu orang yang faham nilai doa Nabi Ayub ni, bila baca tu memang boleh mengalir air mata dan boleh jadi orang yang bersyukur. Seperti mana Nabi Ayub bersyukur saat sakit. Jadi dah dekat 2 jam dah ni. Ya, tak sarapan lagi. Terima kasih banyak Encik Suami, terbaik sangat. Mohon maaf banyak-banyak. Yo, Encik Suami. Ya, kita nak nampakkan background tu nak tutup. Ya. InsyaAllah lepas ni saya akan masak untuk Encik Suami. Saya akan sediakan makan minum. Terima kasih banyak. Mohon maaf salah silap daripada semua. Ya, saya akan masak kat dapur je lagi. Isi Solehah. Mohon maaf salah silap. Semoga perkongsian kita banyak juga berkongsi awal tadi. Kita baca maksurat dan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan. Kita tengok sunrise. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. Sayang semua, hormat semua. Kerana Allah, kerana Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah kat telur.